Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 23 September. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kerajaan Sarawak akan melaksanakan penggunaan teknologi satelit iaitu VSAT dalam usaha mengatasi masalah capaian internet khususnya di kawasan-kawasan pedalaman di seluruh Sarawak. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, beliau telah meluluskan peruntukan sejumlah RM50 juta bagi pembangunan perkhidmatan VSAT tersebut yang diselia oleh Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan dijangka mula beroperasi penghujung tahun ini. Jelasnya penggunaan teknologi ini melibatkan peranti mudah alih yang boleh ditempatkan di kawasan-kawasan pedalaman yang tidak mempunyai menara telekomunikasi ataupun perkhidmatan operator telekomunikasi. VSAT, V-S-A-T. This is a technology where you can communicate through satellite. And it costs roughly about 40 million. And actually, the device can be moved somewhere else. So you have your tower, right? So if that area you haven't got a tower or you don't have the operator, you use that satellite. And then if there is already operator, then you can move the device to other places. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Bangunan Baharu Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS di Jalan Mutakim, Kota Samarahan semalam. Berucap pada majlis tersebut, beliau berharap agar bangunan baru PPNS itu nanti akan menjadi pusat kegiatan pembangunan sektor pertanian di Sarawak menerusi penggunaan teknologi digital, selain menjadi pusat kegiatan pengumpulan serta pemasaran produk-produk pertanian dari seluruh negeri. Kerajaan Sarawak telah meluluskan pemilikan tapak tanah seluas 2.02 hektar dengan peruntukan sejumlah RM20 juta untuk membina bangunan baru PPNS yang dijadualkan bermula pada 24 September 2020 dan siap pada Mac 2022. Selain berfungsi sebagai pejabat pentadbiran, bangunan itu juga akan dilengkapi dengan kemudahan ICT, ruang promosi produk pertanian, ruang pameran dan lain-lain aktiviti PPNS. Dalam pada itu, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg yakin kawasan luar bandar di Sarawak akan berubah wajah menjelang 2025. Menurut beliau, ia akan dapat dilihat selepas siapnya pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur asas dan kemudahan awam untuk penduduk di kawasan itu. Menurut beliau, projek terbabit meliputi pembinaan jalan raya dan jambatan serta penyediaan 100% bekalan air bersih dan elektrik termasuk di rumah-rumah panjang. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam ucapannya pada Majlis Pecah Tanah Sekolah Menengah Antarabangsa Swasta Kuching di Batu 12 Jalan Kuching Serian. Jelasnya dengan adanya projek terlibat, ia bukan sahaja memberi manfaat besar kepada penduduk terbabit kerana projek sedemikian telah lama dinantikan oleh mereka, tetapi juga bakal membuka kepada pelbagai kemajuan lain. Penstabilan harga lada dunia perlu diperhalusi di peringkat komoditi lada antarabangsa IPC. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti Willy Mongin berkata, justru itu perbincangan antara negara-negara ahli IPC perlu diadakan untuk menstabilkan harga lada terutama di peringkat huluan yang tidak memberangsangkan pada masa ini. Willy Mongin menjelaskan harga ladang lada yang turun naik adalah bergantung kepada pelbagai faktor terutama tindakan negara pengeluar lada kedua terbesar di dunia, Brazil, yang merupakan negara bukan ahli IPC. Brazil dia tidak bersama dengan kita di dalam satu IPC Council Majlis Lada Dunia. Jadi mereka ini boleh mengeluarkan harga sesuka hati dan mengeluarkan output mereka sesuka hati. Jadi itulah antara satu daripada tekanan kita. Menurut beliau, tanpa berada dalam IPC, Brazil tidak perlu mengikuti lunas dan pendirian IPC berhubung penetapan harga serta jumlah pengeluaran lada dan ini menjadi antara salah satu faktor ketidaktentuan harga lada di pasaran dunia. Willy menambah harga lada melebihi RM10 sekilo merupakan sasaran yang mahu dicapai menerusi perbincangan IPC yang dianggotai antara lain para pengeluar lada utama dunia meliputi Vietnam, Indonesia, India, Malaysia, Kemboja dan Sri Lanka.
Harga lada hitam pada masa kini ialah RM8 sekilo, lada putih RM15 sekilo dan lada putih berkrim ialah RM25 sekilo. Timbalan Menteri itu menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan penutupan bengkel pembangunan Agropreneur Lada di Kuching semalam. Bengkel 2 hari itu dihadiri 37 pekebun, peraih, usahawan huluan dan hiliran lada dari Serian, Padawan dan Simunjan. Dalam pada itu, beliau berkata kementerian sangat menggalakkan aktiviti usahawan agro sebagai salah satu usaha merapatkan jurang harga huluan dan hiliran lada selain memberi nilai tambah kepada produk lada. Usahawan agro lada juga katanya merupakan langkah mengukuhkan pasaran tempatan agar tidak terlalu bergantung kepada pasaran ekspor selain mengurangkan kesan akibat daripada ketidaktentuan harga komoditi tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Lembaga Lada Malaysia MPB berhasrat melahirkan lebih banyak usahawan hiliran lada menerusi penganjuran program pembangunan agripreneur lada. Ketua Pengarah MPB Stanley J.K. Liu berkata, program tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan penglibatan usahawan dalam penghasilan produk hiliran lada melalui bantuan yang komprehensif dan bersepadu serta bimbingan daripada pakar. Menerusi program itu, peserta akan didedahkan dengan ilmu seperti pendaftaran dan pembiayaan perniagaan, pensijilan halal, penguatkuasaan dan pelesenan, potensi pasaran untuk usahawan lada serta sesi perkongsian kisah kejayaan oleh usahawan berjaya. Setakat ini, 5 usahawan hiliran lada berjaya telah dibantu oleh MPB. Menurut Stanley, lembaga tersebut juga bekerjasama dengan jabatan dan agensi seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad dan Sirim Berhad untuk perkongsian ilmu dalam program pembangunan Agropreneur Lada. Inisiatif itu juga bertepatan dengan usaha untuk mempelbagaikan produk berasaskan lada iaitu Sara Spice. Sara Spice merupakan in-house brand yang diwujudkan sejak 1996 dan menggunakan 100% lada Sarawak asli tanpa bahan pengawet serta menepati standard piawaian yang ditetapkan untuk pasaran. Bengkel tersebut merupakan siri kelima penganjurannya selepas Sibu, Bintulu, Kota Kinabalu dan Johor. Program tersebut juga dirancang untuk diadakan di Terengganu, Sarike, Sri Aman dan Miri tahun ini. Agriculture Community Outreach Program AgriCorp adalah medium terbaik bagi mengembangkan aktiviti pertanian di Sarawak. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom, menerusi program tersebut ia mampu meningkatkan pengeluaran dan kualiti produk hasil pertanian. Tan Sri William Mawan Ikom menambah, menerusi AgriCorp juga yang dilihat dapat meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kemahiran pelbagai golongan sasar dalam sektor pertanian. To increase production, it depends on a few factors. I think agriculture must have put a lot of effort. There's a lot, various input into it. But I think technically they may not have enough knowledge yet. Jadi they come to a point in which they really need to be guided to increase production. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan perasmian AgriCorp Anjuran Jabatan Pertanian Sarawak bahagian Serike yang diadakan di Rumah Sabah Pakan. Ujarnya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam program adalah taklimat dan syarahan oleh pakar-pakar jabatan sendiri melalui e-amali dan demonstrasi. Kursus itu dihadiri lebih 150 orang peserta. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN memandang serius tuduhan yang telah dimuat naik di dalam Facebook Sarawak COVID-19 Awareness Group oleh seorang pengguna yang menggunakan nama Jennifer Lawrence pada 18 September lepas. Pejabat Kesihatan bahagian PKB Bintulu dituduh seolah-olah tidak menjalankan pengesanan ke atas kontak-kontak rapat kepada satu kes yang telah dikesan di Sandakan Sabah pada 15 September lepas. JPBN memaklumkan bahawa pengumuman kes berkenaan dalam kenyataan media JPBN pada 17 September 2020 serta 18 September 2020. Pihak Jabatan Kesihatan Sarawak melalui Pejabat Kesihatan bahagian Bintulu telah bertindak sebaik sahaja mendapat maklumat berkaitan keputusan ujian swab RT-PCR kes tersebut dari Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Sabah pada 15 September 2020. Serangan COVID-19 juga telah dijalankan ke atas semua kontak yang telah dikenal pasti termasuk pegawai bertugas di pintu masuk yang mungkin mendapat pendedahan semasa kes daftar masuk atau keluar Sarawak.
Semalam masuk hari ke-6 operasi mencari dan menyelamat SAR 2 mangsa yang hilang ketika keluar memancing dari jeti Kuala Serupai 16 September lalu. Operasi masih belum menemui sebarang petunjuk baru. Operasi SAR bersepadu melibatkan pelbagai agensi yang diketuai Ketua Polis Daerah Tatau DSP Dennis Bunyam telah dibahagikan kepada 3 pasukan pencarian. Menurut DSP Dennis Bunyam, ketika dihubungi RTM memaklumkan operasi semalam ditangguhkan kira-kira pukul 5 petang ekoran cuaca buruk dan laut bergelora. Lokasi pencarian melibatkan kawasan Kuala Balingan ke Kuala Bintulu termasuk ke kawasan kejadian berdekatan pelantar Temana A. Pasukan pencarian dibahagikan kepada 3 di mana Polis Tatau, PPM Bintulu serta Bomba dan Penyelamat Tatau Bintulu menggunakan aset kapal PPM Marine dari pengkalan PPM Bintulu. Pasukan kedua iaitu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menggunakan aset kapal Maritim Renggis dengan 15 pegawai serta anggota dan juga bot kilat 43, 4 anggota keluar dari pengkalan PPM Bintulu. Manakala pasukan ketiga melibatkan Polis Tatau, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Bintulu, Bomba dan orang kampung daripada pusat gerakan di jeti Kuala Serupai. Berita itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Jaga jarak fizikal paling minimum 1 meter. Amalkan disiplin kendiri di tempat kerja. Elakkan aktiviti berkumpulan. Kerap basuh tangan anda dengan air dan sabun. Sekian dahulu, dengan itu saya Debbie Amanda Padan. Sehingga kita bertemu lagi. Salam hormat.